Ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri diiringi diksi kehormat. Jiwa semangat terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati jiwa semangat terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati jiwa semangat terus meyakini Malaysia Madani. Madani, kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati jiwa semangat terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak pertiwi, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh Malaysia! Madani, Malaysia! Madani, Malaysia! Madani. jadi ikutan, pendirian Malaysia Madani. Sepenuh hati jiwa semangat terus meyakini Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafiz Dawson dan ini temu Anwar kita bawakan anda secara langsung dari Dewan Tuanku Syed Putra Universiti Sains Malaysia DTSP USM di Pulau Pinang hari ini untuk edisi temu Anwar kali ini di Pulau Pinang. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah pun tiba sekitar jam 4.30 tadi disambut oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga Barisan Tertinggi LGU University, Nak Chancellor Universiti dan Kepimpinan Tertinggi Universiti serta KPT yang turut bersama-sama hari ini untuk menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. DTSP USM yang boleh memuatkan sehingga 2,500 pelajar dan juga orang dalam satu masa telah pun dipenuhi sejak jam 1:30 hari tadi untuk menyambut ketibaan Yang Amat Berhormat untuk bersama dalam sesi dua hala komunikasi ataupun two-way communication yang dianjurkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia ke-10. Inilah temu Anwar, kalau kita melihat kepada rekodnya telah pun dimulakan di KLVC pada awalnya, diikuti di Langkawi di Universiti Malaysia Sabah dan kini berlangsung di DTSP USM ataupun USM untuk edisi Pulau Pinang kali ini. Pastinya Yang Amat Berhormat telah pun disambut dengan begitu meriah sekali oleh ribuan pelajar Universiti Sains Malaysia yang berada di sini untuk menyambut ketibaan
pemimpin nombor 1 negara Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Dan ketika ini kita sedang menantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memulakan sesi temu bual pada petang ini dan akan diteruskan dengan sesi soal jawab untuk temu Anwar ini. Dan kita pasti bahawa kalau kita melihat kepada sesi temu Anwar sebelum ini, banyak perkara yang telah pun diumumkan dan juga banyak suara yang telah didengar dan juga diangkat di peringkat tertinggi, di peringkat kerajaan persekutuan, dan semua itu adalah soalan daripada kesemua penonton yang hadir hari ini untuk temu Anwar. Dan ketika ini saudari Nadia Anwar yang akan mengemudi acara pada petang ini, iaitu temu Anwar yang akan mengurus dan juga moderator acara pada petang ini. Dan kalau kita gambarkan kepada anda, inilah dia sebilangan besarnya adalah para pelajar Universiti Sains Malaysia yang bersama-sama kita pada hari ini untuk sesi temu Anwar. Apa agaknya yang akan diminta oleh para pelajar, yang akan disuarakan, apakah yang akan diusulkan kepada pemimpin nombor 1 negara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk didengari ataupun diambil tindakan oleh pihak kerajaan persekutuan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ini. Sudah tentu mereka menantikan pelbagai soalan, saya yakin akan ditanyakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau kita melihat pada sesi temu Anwar yang lalu di Universiti Malaysia Sabah, peruntukan sekian telah diberikan untuk menyelesaikan isu air. Itu antara perkara yang paling penting yang disuarakan oleh para pelajar, persatuan pelajar, untuk ditanyakan terus kepada pemimpin nombor 1 negara. Dan hari ini, apa agaknya yang akan ditanyakan oleh pemimpin-pemimpin pelajar barisan yang akan meneruskan legasi kecemerlangan negara, yang akan terus mengangkat 6 elemen yang termaktub dan yang tertulis dalam Malaysia Madani. Ini dia wajah-wajah keceriaan, keterujaan para pelajar yang sedang menunggu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk berada di atas pentas untuk sesi soal jawab. Mereka ini sudah pun berada dengan begitu committed, disiplin sejak awal pagi. Mereka datang dengan pakaian seragam mereka, persatuan pelajar mereka untuk memenuhi ruang padani. Dan inilah gambaran yang kita berikan kepada anda. Kesemua tingkat pertama dan juga tingkat 2 dipenuhi oleh warga Pulau Pinang, dan khususnya adalah pelajar-pelajar universiti, dan dia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan juga bangsa turut duduk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjayakan apa kita katakan sebagai aspirasi Malaysia Madani. Itu dia gambaran kepada anda keterujaan para pelajar kebanyakannya dan juga rakyat Pulau Pinang yang menantikan dan juga tidak dapat menyurut lagi keterujaan mereka untuk mendengar apakah yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ini untuk pengetahuan para penonton, inilah kali berikutnya di Pulau Pinang untuk sesi temu Anwar. Sebelum ini di Universiti Malaysia Sabah dan kali ini di USM. Dan ketika ini Yang Berhormat sudah pun bergerak ke pentas utama. Jadi kita terus saja ke pentas utama untuk sesi temu Anwar Pulau Pinang. Nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan. Silakan Datuk Seri. Barulah best. Datuk Seri apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat? Walafiat. Alhamdulillah. Okey, macam saya katakan tadi. Okey, Datuk Seri nak betulkan dulu mic sekejap. Okey. Okey, fine. boleh ya Datuk Seri? Okey, ini merupakan destinasi yang begitu penting sekali untuk program Temu Anwar ini, iaitu di Pulau Pinang. Datuk, silakan. Terima kasih. Okey, dia nak isi kopi dulu. Tak apa, kita bagi masa. Datuk Seri suka minum kopi? Kopi, teh. Okey. Okey, belaka kopi teh. You buat lah. Buat sendiri ke Datuk Seri tanya? Terima kasih. Terima kasih. Ada baca apa-apa? Tak ada. Bismillah. Teringin kan nak jadi orang bagi kopi pada PM kita? Oh, semua tepuk teringin jadi. Datuk Seri nak minum dulu, penat baru turun pada pesawat, silakan. Sedap tak kopi dia bancuh, Datuk Seri? Orang USM bangga betul lah.
Okey, Datuk Seri mungkin berikan sedikit kata-kata pembukaan untuk mereka yang hadir pada hari ini untuk program Temu Anwar. Terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Salam sejahtera. Saudara saya Ketua Menteri, Saudara Chow Kung Yao, pengurusi lembaga dan Naib Chancellor dan pimpinan mahasiswa dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Saya bangga pada hari ini kita dapat teruskan dengan Temu Anwar dan akan berdepan dengan saudara. Soalan-soalan yang biasa tanya saya, soalan yang susah tanya Nadia. Baik, saya nak mulakan ringkas saja mengenai apa yang saya lihat sebagai tugas mahasiswa. Ya. Mahasiswa ini tentu tumpuannya ke arah pelajaran, pencapaian yang cemerlang. Tetapi kita juga tahu bahawa kita ini sebagai suatu elemen sedar dalam masyarakat. Saya selalu ungkapkan the conscience of the majority. Mempertahankan kebenaran, mempertahankan keadilan, membawa nilai kemanusiaan, menolak kebejahatan sosial, rasuah, penyelewengan. Ini dia suara anak muda. Kalau lebih meningkat, kita kata ini seolah-olah public intellectual. Saya selalu pinjam pandangan Edward Said, seorang pemikir. Ya, bila bicara soal public intellectual, dia bukan perkakas sesiapa. Dia menimba ilmu, mendapat pencerahan, menyampaikan maklumat dengan berani dan benar. Untuk menyelamatkan bukan saja diri dan keluarga dia, tetapi masyarakat dan negara dia. Malaysia, alhamdulillah, negara yang aman. Dan kita jangan lupa aman ini kerana peranan rakyat dan pasukan keselamatan. Tetapi ada detik-detik dalam sejarah di mana kita harus mengangkat martabat kita. Kita warisi satu sistem ya relatif aman, baik, tetapi banyak kebobrokan berlaku. Malaysia hari ini lebih dikenali sebagai negara yang sangat rasuah. Dan ada bibit-bibit perpecahan, permusuhan kaum, sikap melampau dalam agama. Dan tanggungjawab saudara adalah mengangkat semula Malaysia ini sebagai negara maju dan gagah, sebagai negara hebat di rantau kita. Jadi kita mau generasi muda, seperti mana diungkapkan oleh Edward Said, yang punyai courage of conviction, punyai pendirian dan keyakinan dan keberanian, yang ada tenacity of purpose, yang punyai matlamat dan tujuan yang jelas. Dan tujuan itu tidak boleh dalam kerangka perkauman yang sempit, atau sikap pelampau dalam agama, atau menanam kebencian. Pulau Pinang umpamanya, dan Malaysia umumnya telah terima kenyataan prinsip yang termeterai yang kita ikrarkan dalam perlembagaan, ya, tentang kedudukan Islam, agama persekutuan, hak kesusahan orang Melayu, bahasa Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu. Tetapi ini bukan alasan untuk kita menanam bibit kebencian, kerana semua rakyat tanpa mengira warna kulit dan keturunan itu punya hak. Saudara, anak-anak yang dikasihi sekalian, inilah ketikanya di mana anak muda mesti bangkit pertahankan nilai-nilai luhur termasuk kemanusiaan negara kita. Yang kita tolak itu apa? Yang kita tolak itu orang guna kuasa. Jadi Perdana Menteri untuk apa? Untuk punggah kekayaan. Jadi Menteri Kewangan buat apa? Untuk dapat commission contract. Ini paham-paham merosakkan, ini yang kita harus lawan. Dan ini tidak kira kaum atau agama. Yang merosakkan kita akan bangkit dan lawan habis-habisan. Ya. Lawan tetap. Nah. Jadi itu saja pengantar saya ringkas. Untuk mengatakan bahawa dalam dunia pendidikan itu, dia ada cabaran-cabaran baru. Mutu pendidikan.
quality, access to quality education. Itu cabaran kita. Sebab itu bagi saya, keras sekali sikap saya untuk menoktahkan kemiskinan tegar tahun ini. Ada orang pertikaikan, saya tidak peduli. Saya kerahkan seluruh jemaah menteri, seluruh jabatan, seluruh kerajaan-kerajaan negeri. Mesti ambil langkah selamatkan rakyat yang paling miskin ketara di negara ini. Dan we can do it because we have the resources and we must accept that as our duty to protect the poor. Okay? Now, jadi ini yang saya harap. Timba ilmu. Buat penilaian dengan baik. Apa yang dikatakan critical thinking. Saya bincang dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan mungkin dalam masa kesempatan saya akan jumpa semua NAP Chancellor di negara ini. Bahawa iklim di universiti harus lebih terbuka dan bebas. Anak-anak patut diberi ruang untuk memberikan pandangan, teguran dan kritikan. Baru boleh kita angkat mutu universiti sebagai yang cemerlang. Terima kasih. Itu dia Datuk Seri. Datuk Seri, tadi sebelum Datuk Seri sampai ke Dewan ini, kita sempat bertanyakan soalan, bermain soalan bersama dengan siswa-siswi yang hadir pada hari ini. Di mana kita tanyakan Datuk Seri pernah menjadi tenaga pengajar di universiti mana. Jadi nampak bila Datuk Seri buat opening speech tadi tu begitu ketara ya. Yalah, nak buat kopi pun tak tuang, susu pun tak Allah nak bubur. susu Allah. Dia ni tak tuang. Okay. Okey, boleh. Okey. Teruskan. She takes her work very seriously. Do you need honey, Datuk Yes, Seri? of course. Okay. Allah, hai. Ni Najwa siap. Hani ni tak tidur lah saya malam ni. Satu sudu, dua Cukup. Okey, cukup. Ni Azizah nonton ni. Okey. Okey, boleh ya? Okey. Oh, Datuk Seri minum kopi dengan susu dan juga madu. Dengar. Tulis Okey. Baiklah, saya nak tanyakan soalan seterusnya, Datuk Seri. Apakah yang menjadi sumber inspirasi dan semangat Datuk Seri selama ini untuk terus berjuang melalui liku-liku hidup yang amat mencabar? Tadi kita ada sebutkan Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Jadi mungkin ada. Baik. Itu nak selamat. Baik. Sebelum itu saya minta maaf. Perdana Menteri datang, dia tak harus lewat. Hari ini saya lambat sebab pesawat rasmi Perdana Menteri rosak. Jadi, dia ambil ganti yang besar sedikit. Jadi sebab itu dia mengambil masa 45 minit untuk mengganti pesawat. Jadi jangan ingat Mas atau AirAsia je lambat. Yang penting selamat sampai. Alhamdulillah. Tadi atas kesabaran anak-anak saya ucap terima kasih dan minta maaf kepada NAP Chancellor dan rakan-rakan. Baik. Yang menjadi inspirasi tentunya, ya, tidak boleh kita simpulkan satu atau dua. Pengalaman mengajar kita. Dan saya, walaupun hidup ini banyak derita, ya, masuk keluar penjara, tetapi banyak yang baik. Ya. Banyak saya punyai ibu bapa yang sangat tekun, beri kesedaran, menyemai, nilai, akhlak yang kukuh. Dan saya bagi satu contoh. Saya belajar di Malay College. Ya. Di Malay College itu kalau keluar masjid mesti bersampin. Tak ada pakai kain. Kain itu hanya di hostel. Jadi bila saya pulang hari raya, saya pun nak mulakanlah pakai baju putih, seluar baja Melayu dan pakai sampin. Ayah saya, dia tegur saya. Kita ni di kampung, di Curug Tokun. Tak perlulah pakai sampin di sini. Jadi saya aneh, apa salah saya nak pakai? Jadi saya sedih sekali kerana jarang ditegur oleh ayah. Ini pendidikan ini mengesankan. Kerana bagi ayah saya, ya, kita harus menyantuni rakyat dan merasakan
Jadi kalau kita pergi dengan pakaian agak berbeza, terlalu formal, terlalu keprotokolan, jadi dia tidak dapat serasi dengan rakyat. Jadi itu satu contoh kecil di mana saya belajar apa erti hidup bersama dalam masyarakat di desa. Sebab tu datang ke universiti saya pakai begini saja. Okey kan? Baik. Baik. Tetapi tentu saya hidup dalam keluarga Islam, cuba belajar Quran, hadis. Di penjara pun saya cuba hafal. Tapi menimba buku yang begitu banyak. Kadang-kadang saya bergurau dengan profesor-profesor. Kerana saya ada waktu yang panjang sekali. Masuk keluar penjara lebih pada 10,5 tahun. Jadi bukunya ribuan saya baca. Tetapi saya juga bernasib baik kerana ada Azizah dan anak-anak yang faham dan committed dalam perjuangan ini. Dan selain dari guru-guru saya, baik di sekolah rendah kebangsaan, sekolah Melayu mula-mulanya, sekolah di Cerok Tungkun, kemudian Stewart School, Primary, High School, Malay College, Kuala Kangsar, lama, kerana saya 7 tahun di Malay College, Universiti Malaya. Dan kemudiannya tak telah mengajar di Georgetown University. Dan kesempatan itu ada visiting lectures dekat St. Anthony's Oxford University, Harvard, Stanford. Ini memberikan pendedahan yang sangat baik kepada saya. Jadi bukan saja rakyat Malaysia tapi dunia umumnya, ya, memberikan kesempatan dan ruang, dan saya terbuka. Umpamanya bila saya dibebaskan dari penjara tahun 2004. Saya dibebaskan banyak kali. 2004. Terus Nelson Mandela undang saya, Azizah dan anak-anak menjadi tamu dia di Afrika Selatan. Dan kan kita semua kagum. Kerana masa itu saya baru 7,5, 8 tahun di penjara. Dia 27 tahun. Jadi kita lihat sosok orang sederhana, memaafkan, tetapi tidak berganjak dari nilai dan prinsip perjuangan hidup dia. Jadi kita timbul pengalaman. Jadi ini yang saya fikir, tentunya banyak lagi dari pembacaan, dari pertemuan tokoh-tokoh dalam negara dan dunia, dan kekuatan keluarga dan rakan-rakan yang setia. Terima kasih. Itu dia. Datuk Seri, sebelum saya buka pentas ini untuk mereka yang berada di Dewan ini untuk bertanyakan soalan, saya nak tanya satu soalan mewakili pihak saudara-saudari, siswa-siswi yang berada hari ini. Kalau boleh disarankan satu buku yang harus mereka baca yang boleh membuka minda mereka, apakah buku yang akan Datuk Seri sarankan kepada mereka? Itu sukar. Terlalu banyak. Dia bukan kerana kita tidak boleh bergantung pada satu buku. Kita kena bergantung untuk menjadi manusia yang cerdik dan berakal kepada ratusan buku. Dengar tu? Ya. Dalam tradisi Barat umpamanya, dia ada selain dari Encyclopedia Britannica, dia kata ada tradisi dia The Great Books Series. Ya. Dia pilih 100 great books dari zaman Yunani sehingga abad ini untuk menentukan orang itu ada tak kefahaman yang cukup luas. Itu pandangan Barat, ya. Pengarangnya, editor Great Book Series itu namanya Mortimer Adler, a very renowned scholar, professor from University of Chicago. Itu tradisi Barat. Dan ada satu hal yang dia lakar, yang mengesankan, ialah katanya dunia Barat ini punya masalah. Kerana cabaran baru itu begitu sengit, persaingan dalam beberapa disiplin ilmu baru. Jadi oleh itu ada kecenderungan di kalangan para sarjana meninggalkan khazanah lampau. Ya. Jadi dia tidak baca lagi karya-karya lama. Dan itu menyebabkan terputusnya
budaya, ilmu dan tradisi akliyah generasi kini dengan yang lampau. Ada seorang pemikir lain, pengkritik sosial dan profesor sastra yang terkenal, yang merumuskan karya-karya besar ini dalam karya yang satu jilid besar. Harold Bloom, The Western Canon. Itu buku yang saya telaah secara berulang kali untuk memahami Barat dan pemikir Barat dan sumbangan ilmu Barat. Harold Bloom, The Western Canon. Bagi dia, the core, central core of the Western Canon itu karya-karya William Shakespeare. Kerana dianggap William Shakespeare itu genius. Dan memang betul. Saya dalam hidup saya kesempatan meneliti, menelaah, menghadam dengan catatan terperinci seluruh karya William Shakespeare 4 kali lebih. Itu saya lakukan di penjara juga. Sebelum itu tentu kita baca Macbeth, King Lear dan sebagainya. Tapi itu kata Harold Bloom. Tapi satu perkara yang dia sebut. Kalau saudara baca buku itu, kalau saudara yang mana yang familiar dengan kebangkitan Asia, Asia Renaissance yang saya tulis lama dulu, saya ada sebut, Harold Bloom juga catat salah satu karya terbesar yang wajib dibaca ialah Quran. Itu bagi saya aneh. Seorang pemikir Yahudi yang cukup terkenal merumuskan pandangan dunia Barat dan the Western Canon, maknanya kanun karya-karya besar khazanah, itu disebut juga Quran. Itu bagi orang-orang kadang-kadang yang sinis, yang anggap agama itu terpencil, tersisih, tidak relevan. Lihat. Baik. Dunia Melayu, dunia Islam belum ada ini. Kalau dunia Cina ada. Sudah baca beberapa karya klasik selain daripada Confucius, Mengse, Lao Tse. Ada lagi umpamanya The Romance of the Three Kingdoms, Journey to the East, Journey to the West. East or West? Saya nak cuba aja. Yang you angguk siapa? Ini setia betul. Saya kata East pun dia angguk, West pun dia angguk. Okeylah North. Baik. Itu karya besar. Ke India pun ada. Jadi di kalangan yang Islam, sebab itu dirumuskan juga. Di Malaysia kita, saya perkenalkan Yayasan Karyawan. Mana kita orang-orang Melayu, orang Malaysia. Ya, mau tidak mau kan bicara soal hang tuah. Patut bacalah sedikit. Sejarah Melayu. Walaupun dia termasuk legenda, mitos. Tetapi bacalah sikit, sekurang kita kenal sejarah kita. Bagi yang Muslim ataupun yang hidup di kalangan masyarakat Islam, bacalah karya-karya Islam yang besar. Ini bagi saya, kalau tanya satu buku, sukar dijawab. Kalau satu buku contemporary ekonomi atau politik, itu lain. Ya. Tapi kalau satu, tentunya kalau bagi saya, asas Quran dan Sunnah harus menjadi paksinya. Ya. Tetapi ini kita kembangkan. Jadi saya anjurkan kuat. Kerana dalam keadaan di mana media sosial itu bercambah. Berjam-jam kita lihat Facebook dan TikTok dan Instagram dan apa lagi? Dan lain-lain. Kadang-kadang waktu untuk membaca itu tidak ada. Dan tak mungkin kita akan jadi seorang public intellectual. Sama ada disiplinnya kejuruteraan atau ekonomi atau politik atau accountancy atau IT, dia mesti membaca. Itu meletakkan penilaian seorang biasa dengan seorang yang terdidik. Jadi kalau menjawab soalan tadi, saya mengatakan tradisi ilmu, budaya iqra, tradisi membaca itu harus. Kalau tidak, tengok kita perbincangan sekarang. Kedah nak ambil alih Pulau Pinang. Kerana ada buku sejarah satu. Sebab itu saya kata, little knowledge is dangerous. Ada juga kecenderungan half truth turn absolutes. Betul tak Kedah punya Pulau Pinang? Ya.
Bila? Dulu. Ada perubahan? Ya. Siapa tanda tangangi? Sultan Kedah. Bila? 48. Yang paling akhir 1957. Untuk apa? Untuk menyatakan tiap negeri termasuk Kedah dan Pulau Pinang dan Kelantan dan lain-lain itu menjadi sebahagian dari Persekutuan Tanah Melayu. Siapa yang tanda tangan? Sultan Badli Shah, Sultan Kedah. Bagi pihak negeri Kedah. Dengan siapa? Dengan Inggeris. Dan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Oh, kita nak tak, kita tak peduli. Sejarah kata, ya betul, boleh baca dalam buku sejarah tu. Kalau baca, peranan Siam bagaimana? Bagaimana Anglo-Siam Treaty? Bagaimana Brunei di Sarawak? Bagaimana Sulu di Sabah? Bagaimana Anglo-Dutch Treaty 1824 yang memecahkan kita dengan Indonesia. Padahal dulu kerajaan ada kerajaan Johor Riau. Sebelum itu Sriwijaya, sebahagian dari tanah Melayu pun diambil. Jadi read. Kalau nak jadi pimpinan, lebih-lebih lagi mencabar. Jangan main suara politik picisan. Guna ilmu dan selamatkan rakyat. Itu dia, baca. Jangan sekadar baca komen dekat social media tu ya. Kena baca betul lah buku. Baiklah, saya pun tidak mahu melengahkan masa lagi. Kita nak teruskan. Kita nak mulakan dengan sesi soal jawab bersama dengan penonton-penonton, saudara-saudari dan adik-adik kita di USM hari ini. Di mana soalan akan dipilih secara rawak. Dan untuk pengetahuan anda semua, ianya akan disiarkan secara langsung menerusi siaran di RTM sekarang ini. Okey, baiklah kita akan mulakan. Untuk bertanyakan soalan, sila angkat tangan anda dan kita akan ada wakil-wakil di sebelah keliling dewan ini akan memberikan mikrofon sekiranya mereka nampak tangan anda yang diangkat untuk bertanyakan soalan. Okey, kita nak tengok soalan yang pertama di sebelah mana? Sekejap. Mana? Okey, sekejap ya. Kita tengok mic di mana. Sekejap. Mana mic? Mikrofon di mana ya? Nanti kita dengar. Okey, anda perkenalkan diri anda secara ringkas dan terus tanyakan soalan anda supaya kita boleh beri peluang kepada orang lain untuk bertanyakan soalan juga. Mikrofon di sini. Mikrofon di sana. Okey, silakan. Okay. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Padmawati Sandran, pelajar tahun 2 dalam jurusan Perakaunan. Soalan daripada saya ialah, apakah pendapat Dato' Sri kalau kita adakan semula Speaker's Corner seperti pada zaman yang amat berhormat Dato' Sri dahulu dengan syarat diberi immunity untuk kebebasan meluahkan pendapat dan perasaan mereka terhadap apa-apa perkara sahaja selaras dengan hak kebebasan bersuara selagi mana mengikut undang-undang dan perlembagaan negara Malaysia. Setuju. Bagus soalan tu. Terima kasih. Itu jawapannya, Ya, Dato' setuju. Sri. Nak Setuju. Chancellor ambil perhatian. Terima kasih. Okey, Dato' Sri nak tambah atau itu saja? No, it's okay. Good. Setuju. Good. Soalan baik kerana dia bagi juga syarat-syarat undang-undang. Umpamanya, dia Dah jangan lengkap guna lah soalan dia. Jangan guna kebebasan untuk mencela orang, fitnah orang. Seperti mana yang dibuat oleh orang-orang tertentu. Boleh kita teruskan dengan soalan yang kedua? Yes, please. Okey, kita nak tengok soalan yang kedua. Sekejap. Kita nantikan mikrofon. Nanti sabar ya kalau sampai giliran anda. Mikrofon dekat sini, Mana. Dengar dah suara. dekat depan. Okey, depan. Terima kasih. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani, salam tagline Dato' Sri, lawan tetap lawan. Saya dengar suara tapi saya tak nampak mukanya lagi di mana. Oh, di sana, baju putih. Okey, silakan. Saya Jeremy Lau Wei Han, tahun ketiga dari jurusan Sains Komputer. Saya ingin tanya satu soalan yang dekat dengan hati saya dengan banyak keluarga dekat luar kerana kakak saya seorang doktor kerajaan.
Umum mengetahui kejadian mogok doktor kontrak yang baru berlaku. Saya memahami komitmen Datuk Seri untuk menyelesaikan masalah ini dalam 3 tahun dan juga penubuhan jawatan kuas telah berlaku. Walau bagaimanapun, apakah perincian strategi Datuk Seri kerana isu ini telah lama berlaku dan telah dijanjikan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini? Selain doktor kontrak, apakah hala tuju pihak kerajaan untuk menyelesaikan isu peletakan jawatan para doktor yang kian meningkat? Dan kedua, mengenai kebajikan pegawai perubatan di mana situasi OT ataupun overtime kian berlaku. Dan akhir sekali, berkaitan isu ugutan dan kebebasan bersuara para doktor dan pegawai perubatan kerajaan. Sekian sahaja, terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Satu soalan ada banyak bahagian ya, Datuk Seri, silakan. Jeremy tanya bagi pihak kakak boleh bagi nombor telefon kakak? Boleh saya minta pegawai jawab direct? Apa you orang fikir ni lain pula. Kita minta nombor telefon supaya kita nak jawab. Ini because ini Shakespeare kata, nothing is good or bad but the mind maketh it so. Jawapannya saya innocent tu, dia dah curiga. Baik, doktor kontrak memang saya setuju masalah lama dan tidak adil untuk mereka. Sebab itu saya tidak janji saya laksanakan tahun ini first phase. Tahun ini juga kita belanjakan agak tinggi. Mengapa tak boleh selesaikan semua sekali tahun ini? Kerana belanja terlalu besar, billions. Jadi kita mula tahun ini dan saya bagi jangka mungkin kurang dari 3 tahun. Okey, kita selesaikan. Baik. Peletakan jawatan kalau ada career path yang lebih baik, tak banyak yang kita boleh lakukan. Jeremy ambil umpamanya IT, apa tadi? Computer science. Katalah kerja dengan jabatan kerajaan. Kemudian ada offer daripada Amazon. Kalau saya tak mau halang. Sebab pendedahan itu baik. Sebab itu baru-baru ini saya buat keputusan. Pelajar-pelajar JPA atau yang pegang beasiswa kerajaan. Dia dah belajar di UK, kemudian ada offer yang baik untuk dia kerja. Saya minta supaya JPA dan lain-lain ini beri ruang. Kerana pendedahan mereka itu penting untuk negara kita. Ya, dia tak balik, dia kerja dulu beberapa tahun, kemudian dia pulang. Ini kelonggaran-kelonggaran atau perubahan dasar yang kita sedang lakukan. Tetapi kalau ada umpamanya yang memilih untuk kerja di perubatan hospital swasta, sukar kita tahan kerana upah dan gaji terlalu tinggi. Jadi saya tidak bimbang sangat tentang peletakan jawatan. Saya rasa elok kita hasilkan lagi, latih lagi lebih banyak doktor supaya kita dapat memenuhi keperluan dalam negara. Kemudian kebajikan, Dr. Zaleha, Menteri Kesihatan telah bawa perkara ini dalam ke Jemaah Menteri untuk memberi sedikit, dan sebahagiannya saya dah umum dalam belanjawan madani, dan yang lain bagi tahu kakak tu tulis dan kita akan cuba jawab. Ugutan, ada satu ketika di mana kita jawab agak keras, tapi dia gini, dalam keadaan umpamanya doktor ugut nak mogok. Tapi lepas itu saya jawab, saya akan selesaikan tahun ini ikut keupayaan kita. Bukan saya janji, saya selesaikan. Jadi saya kalau begitu, janganlah ugut dalam konteks itu. Ya. Tapi yang penting kita tak ambil apa-apa tindakan. Terima kasih. Okay, salam kakak. Itu dia soalan yang kedua. Terima kasih. Baiklah, kita nak soalan yang ketiga. Kejap, kita dengar. Kalau dah dapat mic, kalau anda telah dipinang oleh mereka yang membawa mikrofon, sila bunyikan suara anda ya. Okey, itu dia. Ya. Tes, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan lagi-lagi Datuk Seri. Nama saya Wan Hafiz Irsyad bin Wan Muhammad Zuhdi daripada USM Kubang Krian, Kampus Kesihatan Kelantan. Datang jauh, merentas Banjaran Titiwangsa demi jumpa Datuk Seri semata-mata. Baiklah Datuk Seri. Saya pengerusi MPP Kampus Kesihatan, merangkap naik yang di Pertua 3 MPP untuk keseluruhan USM.
Dan juga bakal graduan doktor dan bakal doktor kontrak seperti yang Datuk Seri bagi tahu sebelum tadi. Oh, Tahun 3. ada kaitan soalan kedua dengan ketiga. Jadi terasa sedikit lah. Tapi saya memberi kepercayaan penuh kepada Datuk Seri dan saya percaya dengan kepercayaan Datuk Seri. Baiklah. Cumanya soalan saya kerana kawan saya sudah sentuh doktor kontrak, jadi saya tak tanyalah doktor kontrak. Soalan saya adalah berkisarkan isu pengangkutan di universiti, isu bas. Isu bas untuk pengetahuan Datuk Seri, isu yang sangat lama. Isu yang mana kami hadapi, contoh di kampus kesihatan, kami hanya ada 3 bas Datuk Seri untuk kereta 2,000 sehingga 3,000 orang. Dan 3 bas ini paling baru adalah bas daripada 2010. Datuk Seri bayangkanlah, 2 lagi tu sebelum 2010. Yang tu di kampus kesihatan. Di kampus induk pun mengalami benda yang sama. Bagaimana hanya ada 5 bas sahaja. Hanya ada 5 bas Datuk Seri, dan 5 bas ini pelajar guna untuk pergi ke kelas, untuk menggunakan aktiviti. Pelajar di kampus induk ada 13,000. Lagi ramai. Dan sebelum saya sampai ke Datuk Seri, saya dan tim tak pakai motor, tak ada motor motor untuk yang maha kaya. Ada yang anggut sangat yang kurang berupaya. Motor. Masa saya universiti, saya pakai Honda Cut 50. Oh, Honda Cut. Oh, legend tu Datuk Seri. Cumanya ada pelajar yang kurang berupaya sehingga tak mampu untuk ada motor. Jadi sebelum saya sampai ke Datuk Seri, kami di MPP pernah sampaikan ke Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti dan Datuk VC ambil maklum. Datuk VC cukup menjiwai perasaan kami. Pandai nak hidup ni. Dah betul. Dia dah tanya soalan betul dia bodek. Datuk VC. Selamat VC. Datuk VC sudah ambil maklum. MPP menggunakan seluruh betul ke Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti. Universiti cuba untuk pohon daripada kementerian. Cumanya banyak kelulusan tidak dapat diluluskan kerana beberapa kekangan. Jadi saya membawa suara bukan hanya pelajar di Kelantan, tapi di seluruh USM 13,000, 20,000 semua. Untuk saya mohon direct kepada Datuk Seri, berikanlah kemungkinan ada ihsan daripada Datuk Seri untuk beri peruntukan tambahan kepada kami. 3 bas, 4 bas pun sudah cukup saya kira, kalau tak boleh 5 ke 6. Jadi itu soalan saya Datuk Seri. Bolehkah Datuk Seri menyelesaikan masalah tersebut? Sekian, Assalamualaikum, terima kasih Datuk Seri. Tak bas. Okey. Sebenarnya saudara patut tulis kepada Naib Chancellor dan juga tulis kepada pengurusi lembaga. Itu awang adik ni dia pengurusi Suruhanjaya Security. Wang banyak. Nanti dia bincang dengan saudara untuk wang adik boleh dia kumpul juga sikit. Saya tak mau janji lebih, cuma saya boleh beritahu begini, saya akan bagi perhatian serius kerana perbelanjaan untuk Kementerian Pendidikan itu yang paling tinggi. Kita tambah pun 2 bilion ringgit. Dan apa yang kita buat keutamaan tahun ini? Keutamaannya adalah sekolah-sekolah daif dan klinik desa yang daif. 1.4 bilion dan saya tambah sekarang 1.5 bilion ringgit. Kerana sekolah-sekolah anak-anak kita ini, tandas pun tak baiki. Ada sekolah 6 tandas, 4 rosak. Jadi dia kena queue. Kalau sudah tengok filem P. Ramlee tu, Abu Jang Lapuk, macam itulah jadi. Tandas apa-apa. Jadi sebab itu, apa dia keutamaan? Dia macam apa yang Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut, fiqh awlawiyat. Apa dia keutamaan dia? Tahun ini saya nak selesaikan masalah menoktahkan miskin tegar. Okey. Kemudian sekolah daif, bumbung ke tandas itu diselesaikan. Kemudian kita tambah lagi tentunya untuk pembangunan sekolah-sekolah baru dengan kemudahan. Jadi untuk bas ni saya lihat tengok kalau ada sedikit tambahan peruntukan, saya boleh usahakan. Macam saya pergi ke Universiti Malaysia Sabah 2 minggu yang lalu. Dia air tak cukup. Jadi mandi 2 hari sekali. Dia kapasiti masa itu 1/3. Jadi untuk melengkapkan kemudahan air, saya terpaksa luluskan segera 3 juta ringgit. Ya. Kerana saya tak mahu anak-anak kita sampai nak belajar lagi, air tak cukup, tunggu. Jadi, not right. Ya. Tapi ini saya warisi ni. Kena faham ya. Ini masa Anwar jadi Perdana Menteri, baru benda ni saya bongkar habis. Sekolah yang tak ada tanah buruk, tanah rosak.
bumbung, rumah-rumah, tentera, polis, termasuk penjara Sungai Buloh, pegawai-pegawai dia, teruk. Jadi ini yang kita beri tumpuan. Jadi untuk Wan tanya tadi, Wan pula tu macam Wan Azizah lah, Wan, okey. Jadi saya akan beri perhatian, sebahagiannya ni saudara Datuk Awang Adik dah setuju kan Awang Adik? Senangnya tengok, itu yang patut jadi Perdana Menteri ni, bagi tahu je, selesai terus. Tapi tak boleh banyak, saya ingat cakap 3 bas dia boleh cari kot. Jadi satu kampus, satu bas untuk permulaan, dan kalau ada kekurangan saya kena bincang dengan beliau untuk ditampung. Dan oleh kerana dia itu Suruhanjaya Security, ni hari ni umum, minggu depan boleh jawab lah. Betul ke? Itu dia seperti Baik, kata terima Datuk kasih. Seri. Mengikut susunan keutamaan lah bila kita dengar, kadang-kadang kita tak tahu ya situasi di luar sana ada yang lagi teruk. Baiklah, soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Okey, saya nampak dah dapat mic di situ. Okey. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat Datuk Seri. Okay, baik, pertama sekali saya mewakili seluruh mahasiswa Universiti Sains Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri atas kesudian untuk hadir ke Universiti Sains Malaysia. Nama saya Afirul Idris bin Ayub Han. Saya pelajar Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dan selaku Yang di-Petua bagi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia. Okey, jadi Datuk Seri, perkara yang ingin saya bawakan kepada Datuk Seri pada hari ini adalah berkaitan dengan isu pembayaran allowance kepada mahasiswa yang sedang menjalankan praktikal, iaitu termasuk latihan industri dan latihan mengajar. Okey, Datuk Seri, ini bukan isu yang hanya dihadapi oleh mahasiswa di Universiti Sains Malaysia, tetapi di seluruh institusi pendidikan tinggi kita. Keperluan negara kita terhadap kaki tangan kerajaan adalah sangat tinggi dan internship ini sangat penting bagi menghasilkan graduan yang mampu menjadi kaki tangan yang baik. Kebanyakan mahasiswa kita terkesan pada hari ini disebabkan tekanan kewangan sewaktu menjalani internship ini, disebabkan kos sara hidup diri yang sangat tinggi. Saya berikan contoh, Datuk Seri. Okey, bagi pelajar yang menjalankan latihan mengajar misalnya, okey, kos sara diri sudah tinggi dan kita tambah lagi dengan kos-kos lain. Okey, ketika kita menjalankan internship ini kita juga ya. Biar saya celah, saya tanya umpamanya. Baik, Datuk Seri, Sekarang ni silakan. tak ada bayaran langsung. Ada yang dibayar. Ya. Okey, ada yang tidak dibayar langsung. Okey. Dan bayaran itu bersifat tidak wajar kepada mahasiswa kita pada hari ini. Nak lebih lah. Jadi soalan saya begini, Datuk Seri. Adakah kerajaan mempunyai sebarang inisiatif untuk menggariskan satu dasar dalam menangani isu allowance bagi mahasiswa yang menjalankan internship dan tidak dibayar dengan nilai yang berpatutan atau tidak dibayar langsung? Alright. Itu dia, Datuk Seri. Baik. Terima kasih, Datuk Seri. You see, alright. Kalau minta allowance tu tepuk terus. Janganlah, mula sabar. Tapi kena faham, internship ni praktikal lain. Internship ni prinsip dia, istilah internship itu ialah membayar kos kalaupun dibayar. Tapi kalau tradisi di barat, internship itu tidak dibayar. Saya tak katakan saya setuju ya. Cuma kalau keadaan anak-anak yang nak pergi ke pejabat pun jadi masalah makan minum dia, jadi harus diberi pertimbangan yang serius. Saya setuju. Saya belum mendapat maklumat tentang perkara ini. Saya minta Akhirul dan MPP buat memo melalui Inap Chancellor, tulis terus ke pejabat saya boleh, dan juga satu lagi kepada Saudara Khalid Nordin, Menteri, supaya kita ambil tindakan segera. Ya. Tapi ada juga yang allowance untuk 18 dan 21, yang allowance yang 200-300 ringgit ni. Ada kan? Apa dia panggil allowance belia? Apa? E-belia. Ya, nantilah. Amboi, nama apa ni? Terus buat macam ni. Tak sabar langsung. Saya janji dulu bulan Jun. Ya. Ni baru beberapa bulan Jun. Dan
perbendaraan kata akhir Jun. Saya minta dipercepatkan sekurang-kurangnya pertengahan bulan Jun. Ya, ataupun 2-3 hari selepas itu. Sekarang dah disiapkan. Sebenarnya yang tanya ni saya ingat siapa nama? Wawa. Di Langkawi. Wawa dia tanya dengan pantun semua boleh main. Dia tanya, dia kata Tok Sri janji beli apa Tok Medak? Saya tak janji bulan Mei. Dia kata bulan April. Tak. Saya janji diberikan dan saya dah bagi pengakuan di Langkawi. Saya akan pastikan perbendaraan luluskan bulan Jun. Perbendaraan kata akhir bulan Jun. Saya dah minta mereka percepatkan. Ya. Jadi insya-Allah dalam seminggu ini dapatlah. Alhamdulillah. Baik. Tapi soalan akhirul itu saya akan teliti. Ya. Saya akan minta dikemukakan secara terperinci. Dia gini, kalau sebelum saya jawab ya, umpamanya kalau kata ya, kos dia berapa untuk seluruhnya di seluruh negara? 600 juta, 1 bilion, ada ke tidak wang itu? Boleh tak kita jimat dengan lain untuk transfer? Semua itu dalam kerangka besar Kementerian Kewangan ini harus diteliti. Tapi saya boleh bagi jaminan, kalaupun kita sukar untuk memenuhi semua tuntutan, sebahagian kecil boleh kita luluskan untuk berlaku adil kepada anak-anak kita. Baik. Wa akhirul. Baik, terima kasih Datuk Seri. Okey, itu dia. Kita nak nantikan soalan kelima. Mana soalan seterusnya? Yang belakang. Dia angkat tangan kat saya tapi saya tak boleh bantu berikan mikrofon. Kejap kita tengok. Ni yang belakang nama gajuk. Mana tu? Tu, yang belakang. Yang belakang-belakang tu Datuk Seri kata belakang-belakang tu. Boleh. Mikrofon tak ada. Mic di sini. Mic di mana? Sini. Oh, di depan. Depan. Yang paling depan. Lepas ni hantar mic ke belakang. Dengar tu. Datuk Seri kata lepas ni hantar mic ke belakang ya. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke USM Datuk Seri. Saya Sarah Batrisha binti Rosman, merupakan pelajar dari kampus kesihatan USM Kubang Keren. Okey. Baik, saya terus kepada soalan saya mengenai JPA yang mengumumkan bahawa mereka akan menghentikan tajaan kepada pelajar perubatan, pergigian dan juga farmasi berikutan permintaan terhadap tenaga kerja dalam bidang-bidang tersebut sudah mencukupi. Jadi, pembatalan ini mendatangkan kesan yang amat besar terutamanya bagi pelajar keluarga B40 dan peluang untuk mendapatkan tempat dalam kursus-kursus tersebut di universiti awam bukanlah mudah. Okey. Oleh itu saya mewakili mahasiswa mohon Datuk Seri untuk perjelaskan isu ini dan mempertimbangkan keputusan kerajaan untuk menyambung semula program penajaan bagi kursus-kursus tersebut. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Nama apa tadi? Sarah. Yes. Baik. Soalan Sarah itu tepat kerana Sarah membaca jawapan menteri di Jabatan Menteri, takkanlah menjawab soalan parlimen. Dan memang saya teliti ada jawapan itu. Tetapi sejak itu, minggu lalu, saya ada perjumpaan khas dengan JPA. Dan mereka mengatakan itu dasar yang sedia ada, dasar yang lalu. Ya. Dan saya telah minta supaya ini dikaji semula berdasarkan unjuran kita, keperluan sektor perubatan, pergigian dan farmasi itu masih ada. Jadi maknanya program beasiswa JPA untuk sektor ini akan diteruskan. Nampak lega muka dia. Sarah tak terima kasih pun. Mana terima kasih? Ada? Tu mic tu. Dah. Okey. Terima kasih Datuk Seri. Love. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Selamat sejahtera Datuk Seri dan salam Malaysia Madani.
Nama saya Gurvinder Jit Singh daripada Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia. Okey. Saya mempunyai persoalan mengenai staf kontrak di Universiti Sains Malaysia dan ada daripada kalangan kami bekerja 12 tahun dan lebih daripada itu. Saya sebenarnya dah berkhidmat selama 2 tahun dan 6 bulan. Manakala universiti memerlukan young blood ataupun darah muda untuk merealisasikan matlamat We Lead, adakah pihak kerajaan akan mengambil inisiatif untuk membantu staf kontrak seperti kami ini diserap sebagai kaki tangan staf tetap? Disebabkan kami terletak di bawah badan berkanun. Okey, biar Naib Chancellor saya bagi dalam tempoh seminggu hantar memo tu kepada saya. Terus dapat jawapan. Pantas. Saya bukan kata saya setuju. Hantar memo. Jadi maklumat tu sampai dulu dan saya hantar kepada central agencies untuk teliti. Okey? Itu dia jawapan yang saya rasa boleh memuaskan hati dia lah sekurang-kurangnya ya. Okey, soalan seterusnya. Mana. Kejap kita bagi peluang pada orang di tengah-tengah di belakang sana sebentar. Kejap ya. Saya tahu semua nak tanya soalan tapi masa kita agak terhad. Mana? Mana suaranya? Nah, mic tu bagilah mic tu. Yang you pegang mic tu buat apa? Atas, okey. Atas sana. Okey. Nak lempar mikrofon macam mana? Okey. Okey, baiklah. Saya Syuhada Elmi, pelajar tahun ketiga daripada Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan bermejakan Sains Politik. Saya ada satu soalan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Okey, baiklah. Apakah perancangan dan gesaan kerajaan khususnya di peringkat ASEAN dalam menangani isu mendesak seperti transboundary haze dan heat wave yang berpunca rata-ratanya daripada negara-negara jiran seperti Indonesia dan Thailand. Saya tahu permasalahan ini melanda satu Malaysia, tapi saya ingin berbicara daripada konteks kedudukan Universiti Sains Malaysia ini yang terletak di dalam pulau dikelilingi laut-laut. Maka pada bulan 5 yang lepas apabila mengalami heat wave yang melampau, kami merasakan impak yang sangat besar dan hal ini menyukarkan kami untuk menjalankan aktiviti sebagai seorang pelajar. Macam kawan saya kata tadi, bas tidak cukup dan kami terpaksa berjalan di bawah terik matahari. So, oleh yang demikian, kami sebagai pewaris negara ini, kami inginkan kepastian berkenaan inisiatif kerajaan terhadap permasalahan perubahan iklim di negara ini, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat ratau Asia Tenggara sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih. ASEAN di Indonesia baru-baru ini, di Labuan Bajo, kita menekankan keperluan untuk meningkatkan kerjasama. Ada juga kadang-kadang permasalahan itu dari Malaysia, tapi kecil berbanding dengan apa yang berlaku baru-baru ini dan sebelum itu. Jadi ASEAN telah pun memeterai persefahaman untuk menyelesaikan masalah antara negara. Bila Presiden Jokowi datang dan menemui saya berbincang, di antara kalau sudah baca keputusan memorandum persefahaman termasuklah menyelesaikan masalah Jerbu. Dia tidak semudah itu karena kita tidak ada bidang kuasa untuk menekan negara jiran. Tetapi dengan persefahaman ini mereka tahu bahawa masing-masing negara bertanggungjawab kerana masalah ini tidak hanya mengesankan dan membawa kesan kesihatan kepada penduduk negeri itu, tapi juga negara lain. Itu setakat yang kita inisiatif telah kita ambil. Ya. Untuk dalam negara, beberapa kemudahan tambahan telah pun dipersiapkan
kita ada peruntukan tambahan dalam negara. Tetapi untuk di luar negara yang boleh kita hanya memeterai perjanjian persefahaman seperti yang kita lakukan dengan ASEAN dan minggu lalu, beberapa hari yang lalu dengan Presiden Jokowi Widodo dari Indonesia. Terima kasih, Bu. Itu dia. Okey, adakah kita ada waktu untuk soalan seterusnya? Dah yang atas, Mike, ada. Okey. Ada. Oh, ada. Dah hantar mikrofon di atas. Sini. Baik, silakan. Okey, Assalamualaikum Datuk Seri. Nama saya Abdul Muiz bin Abdul Wahid. Saya umur 18 dari Kolej Mara Seremban. Okey, saya ada dua soalan untuk Datuk Seri. Yang pertama ialah Kolej Mara Seremban. Ya, Kolej Mara Seremban. Itu bila bila? Saya orang Penang. Oh, okey. Ya. So soalan yang pertama saya nak tanya, apakah rasional PT3 dan UPSR dimansuhkan? Kerana saya mengukur PT3 dengan UPSR itu sebagai satu langkah untuk ke SPM. Sebab kita dalam kehidupan ni kita ada stage by stage. Jadi bagi saya UPSR adalah stage pertama, kedua melangkah ke PT3 dan ketiga baru ready untuk SPM. Sebab tidak boleh terus-terus ke SPM. Jadi itu soalan yang pertama. Yang kedua saya nak bertanyakan tentang allowance untuk pelajar di overseas. Kerana kita tahu sekarang, saya faham yang Malaysia mengalami defisit setiap tahun. Tapi jika boleh dipertimbangkan untuk menaikkan allowance kepada pelajar-pelajar MARA overseas. Sebab kita tahu negara-negara sekarang tengah mengalami inflasi. Jadi saya berharap perkara ini boleh dipertimbangkanlah agar nanti murid-murid kat sana terjaga dan tak kebuluran ke melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Dan saya berharap pelajar-pelajar di sana pun akan balik berjasa pada negara lah. Sebab saya pun nanti satu hari saya berjanji akan berjasa pada negara dan jadikan Malaysia sebagai Tiger of Asia balik. Terima kasih. Ni nak pergi overseas ke ni? Tanya ni. Ya, Abdul Muiz nak keluar negara apa ni? Lepas ni nak keluar? InsyaAllah berdasarkan result jugalah. Patutlah. No, tentang ujian pakar-pakar pendidikan ya dari Fakulti Pendidikan atau Pendidikan itu berbincang panjang di Kementerian Pendidikan dengan Menteri Fadlina dan mereka secara konsensus memberikan cadangan ini. Saya tidak dapat maklumat cara terperinci betul. Tapi Menteri kemudian menjelaskan di mesyuarat Jemaah Menteri bahawa keputusan ini dibuat oleh hampir keseluruhan pakar-pakar pendidikan di Kementerian Pendidikan dan juga di universiti, PIBG dan lain-lain. Ini keputusan mereka. Kalau ada pandangan yang berbeza, itu boleh kebukakan dan kita teliti. Itu yang saya boleh jawab. Tapi keputusan itu tidak keputusan gopoh. Kerana keputusan itu melalui proses yang panjang dan perundingan yang agak berlarutan juga. Sehingga keputusan dibuat. Tapi seperti mana yang keputusan lain, ya, dia ada juga beberapa pandangan yang berbeza. Dan kita raikan perbezaan itu, cuma keputusan telah dibuat. Jadi setakat ini kita teruskan dulu. Dan kita lihat kesannya nanti. Ya. Tentang allowance pelajar luar negara, sudah saya nak anak-anak faham satu masalah. Saya mengepalai pemerintahan sekarang. Tapi saya warisi negara dengan hutang 1.5 trilion ringgit. Ya. Dan saya tidak setuju hutang lagi kerana ia membebankan generasi akan datang. Saya rasa sebagai ketua. Saya tahu tokoh-tokoh politik umpamanya termasuk pembangkang, kita apa salahnya? Hutanglah. Ya, betul, tapi itu dari segi dasar fiskal itu tidak bertanggungjawab. Ini tak ada uang hutang. Jadi itu saya kena faham. Baik, berapa defisit? Maknanya kita dapat pendapatan katalah RM1,000, belanja RM1,500. Itu defisit namanya. Ya. Sekarang ni defisit negara kita 5.6%. Ini terlalu tinggi. Ya. Masa saya Menteri Keuangan dulu, kita ada defisit kecil, kemudian saya gunakan belanjawan berimbang. Maknanya kalau pendapatan RM1,000, belanja RM1,000.
Kemudian belanjawan lebihan. Kita ada lebihan. Kita bayar hutang lama. Itu dulu. Sekarang kita defisit 56. Kalau kita turunkan cara mendadak, maka perbelanjaan pendidikan, kesihatan akan terjejas. Kalau kita tak turunkan, pelabur orang tidak akan datang. Orang tidak yakin kerana irresponsible fiscal or economic policy. Jadi ini yang kita harus pertimbangkan. Jadi keputusan saya baru-baru ini ialah turunkan daripada 56 ke 5%. Ya. Dan alhamdulillah hasil kita dapat kita pertahankan. Hasil minyak bertambah, hasil cukai ya, itu bertambah. Maknanya dalam beberapa bulan ini orang yang dulu lagi-lagi bayar cukai, dia lebih rajin bayar cukai. Nah, sebab saya serius. Orang susah yang bawah pendapatan kecil kena bayar cukai, orang kaya-kaya yang maha kaya tak payah bayar cukai. Sebab itu sudah tengok kalau sekarang ni tindakan kita tegas. Lembaga hasil dalam negeri kalau tak bayar, pergi. SPRM ambil tindakan. Saya tak peduli kamu Tun ke, Tan Sri ke, Datuk ke, kamu tak bayar cukai, we'll go after you. Okay. Sebab itu sudah tengok kelompok-kelompok ini berkumpul. Golongan-golongan ini berkumpul untuk hentam dan kecam. Tapi apa dia? Saya tak ambil gaji sebab saya rasa conscience. Orang susah, orang tak ada kerja, allowance pelajar tak ada. Dan kita nak mewah. Oh, dia kecam, oh dia tak adalah gaji sebab dia ada pendapatan lain yang orang bagi. Dia boleh cerca. Kemudian saya bagi arahan Sri Perdana Menteri sebelum ini belanja berapa untuk buat baik pulih? 38 juta ringgit. Ya. Saya Perdana Menteri, kosong. Jangan belanja, jangan beli apapun. Cukup dan alhamdulillah apa yang ada. Baik. Ya. Kereta. Ada Mercedes di order 2 juta ringgit. Saya runding, boleh tak batal? Sempat batal. Jadi saya pakai Proton. Ya. Jadi sudah. Now, ada orang kata ini adalah nak tunjuk showcase. It's not a showcase. I want to set a good example. Biar semua orang politik ingat dalam pentadbiran kerajaan perpaduan ini. Biar semua pejabat awam, biar semua pimpinan universiti dan lain-lain ingat. Ini difficult period. Orang yang susah lagi ramai di bawah. Itulah sebab mengapa kadang-kadang bila saya jawab itu saya berlapis. Kalau dulu masa saya Menteri Keuangan, bila lebihan, sudah tanya saya jawab, lulus. Sekarang ni saya lebih berhati-hati kerana saya tidak mau dasar ekonomi kita itu dianggap yang tidak bertanggungjawab. Baik. Tetapi kalau betul-betul, seperti mana dalam saya kata mesyuarat minggu lalu yang dengan JPA, lihat ada anak-anak kita yang nampak terjejas betul kerana nilai ringgit ketimbang dolar. Maka keputusan baru-baru ini dalam JPA ialah menaikkan sedikit biasiswa, tapi kita kena gunding sekali dengan MARA dan lain-lain. Kerana kita nak lakukan jumlah yang agak kecil, mengurangkan beban, tapi mereka juga seperti mana kita. Anak mahasiswa di sini makan mie Maggi pun ada. Ya. Yang susah belanja harian ada. Saya dapat maklumat itu. Dan sudah ingat saya senang, happy. Oh jadi Prime Minister. Oh I'm happy, I'm Prime Minister. But kalau orang kemiskinan tegar masih ada. Anak kita belajar di universiti. Makan pun tak cukup. Di Sabah air pun tak ada. You think I'm happy? No. I said solve that problem first. Itu yang saya ambil tindakan sekarang ini. Senang dan popular di kalangan sebahagian. Tapi mendapat serangan gila-gila daripada pembangkang. Saya khianat Melayu. Saya khianat Islam. Saya nak tanya, sebab itu saya tanya, yang saya khianat Melayu ni di mana? Tanah Melayu mana yang saya ambil? Khianat Islam. Apa yang saya khianati? Islam. Dia tak jawab. Tapi di mana-mana ceramah dan tazkirah mereka khianat. Ya. Liberal, pro DAP. Benda. Ini jadi saya jawab ni, saya tahu saya panjangkan sedikit, tapi saya nak sudah faham konteksnya. Konteksnya.
Sebab itu saya kata anak-anak muda, mahasiswa, harus ada pencerahan. Kena tahu ini masalah kita. Oh kita, kamu Perdana Menteri selesaikan. Ya tapi saya warisi. Saya tidak create. Masa saya tinggal dulu sebagai Menteri Keuangan, saudara belum lahir lagi ya. Masa itu. Tetapi saya cuba berhemah dan kita ada surplus. Sekarang 1.2 trillion plus 300 million contingent liability, 1.5 trillion ringgit. Ya, jadi saya nak saudara faham. Tapi ini tidak bermakna tak boleh tuntut. Bas boleh. Ya, ataupun allowance, internship. Tetapi sudah saya ingat, jangan marah. Ya. Jangan rasa kita ni tidak bertanggungjawab. No. Kita kerja kuat sungguh-sungguh dan kita cuba yang paling penting selamatkan. Ini tiap kontrak, bagi kontrak jana wibawa, 100 juta hilang. Projek tak siap. Buat kapal LCS, berbilion ringgit. Kapal tak siap lagi. Saya tak mahu ini diteruskan. Saya nak negara ini kembali pada landasan yang betul. Jangan guna kuasa untuk rompak kekayaan rakyat. Dan kalau anak-anak muda tak bagi dukungan terhadap arah ini, apa lagi yang kita boleh harap? Apa lagi masa depan kita? Apa lagi masa depan kita? Saya nak harap orang lama. Orang lama dia susah. Dia ikut dah, dia dah jadi ahli parti berpuluh tahun dah. Dia tak sanggup tukar dah. Saya tak upaya. Yang saya boleh appeal dan rayu ialah anak muda faham bahawa negara ini mesti diselamatkan dari penyakau, penyangak, penyamun ini. Tak boleh lagi kita selamatkan. Ya. Dan saya tidak bermakna saya guna alasan ini untuk tidak membantu. Tidak. Di mana yang mampu kita cari jalan menyelesaikan. Ya. Yang mana jemaah, percayalah. Saya memang orang anggap saya ini keras dalam bidang ini. Ada yang mengatakan, you terlalu keras lawan rasuah. Tapi bukan rasuah ada berat sangat. It's systemic. You know what? Systemic is part of the system. Dah jadi budaya. You can't fight piecemeal. Ambil satu. Tak. Saya bagi arahan. Saya tak tahu. Saya bukan kerja saya siasat atau tangkap atau hukum. Itu bukan kerja saya. Kerja Perdana Menteri bagi arahan. Saya nak semua institusi siasat dengan telus. Siapa saja yang sakau, saya tak peduli. Itu saya sebut. Kamu jawatan tertinggi, selamat dah berpuluh tahun. Saya tak peduli. Kamu selamat puluh tahun kerana orang tak berani ambil tindakan. Kerana orang itu pun penyakau juga. Now this has to stop and we will fight them. Sesiapa yang melangkahinya. Okey. Itu dia. Dalam kata lain, kita cuba buka minda kita dan lihat situasi-situasi lain yang berada di sekeliling kita, bukan cuma our own point of view. Okey, saya nampak ramai angkat tangan lagi, ramai lagi nak bertanyakan soalan, tak puas. Tadi bila diberitahu sesi 1 jam lebih, saya rasa macam lama. Tapi bila bercakap dengan Datuk Seri, rasa tidak puas. Saya betul tak? Masih banyak lagi soalan tetapi masa sangat mencemburui kita. Okey, I'm sorry. Tak cukup masa dah. Dia gini, minta maaf. Saya lepas ini kena ke balik pulau. Dia orang tunggu di sana. Ya. Lepas tu pukul 6 memang dah tak sempat dah. Dia dah lambat sikit. Saya tangguhkan diri sikit tadi sebab saya pun terlambat tadi. Okey, baik. Kemudian malam ini saya kena rasmikan tilawah Quran di Bagan. Okey, jadi oleh itu minta maaf banyak-banyak. Dan ada lagi kita hantar, nanti saya minta menteri datang ataupun pegawai lain. Cuma saya nak bagi jaminan satu, apa yang disebut tadi dan yang tidak disebut. Akhirul ingat yang mana tak disebut, you masuk ke dalam memo, yang boleh kita pertimbang, kita pertimbang. Kalau perlu besok umpamanya wakil-wakil pelajar sekali nak ke, saya minta wakil-wakil pelajar semua universiti, 2-3 orang wakil nak bincang dengan saya ke di Pejabat Perdana Menteri, saya nanti atur kemudian. Okey? Boleh? Jadi minta maaf kalau saya tak dapat tunaikan semua soalan. Kan ambil gambar lagi, nak selfie lagi. Assalamualaikum. Ada mic. Assalamualaikum Datuk Seri.
Mana mic tadi? Kita dah tutup sesi kita pada hari ini. Harap maaf. Okey, harap maaf kita tak ada peluang lagi dah. Nanti kita bertemu lagi di sesi temu Anwar yang seterusnya. Terima kasih Datuk Seri, kalau ada salah dan silap saya minta maaf. Sekali lagi tepukan yang gemuruh untuk yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baiklah, kita kembalikan sesi hari ini kepada MC kita, Najmi dan juga Wina. Silakan. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim atas segala perkongsian dan sesi soal jawab yang disampaikan sebentar tadi. Baik, demikian tadi selesai sudah untuk sesi temu Anwar di Pulau Pinang yang berlangsung di DTSP USM hari ini, dan juga berbagai soalan telah pun ditanyakan yang menyentuh soal doktor kontrak, pembayaran allowance, internship, praktikal dan sebagainya. Itu semua soalan yang ditanyakan kebanyakannya daripada para pelajar di Universiti Sains Malaysia dan juga mereka yang berada di sekitar Pulau Pinang. Dan ini semuanya telah pun dijawab, dan juga banyak perkara yang akan dipanjangkan dan juga perlu diselesaikan dengan kadar segera. Dan apa yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita perlu melihat kepada keutamaan yang tertinggi untuk diselesaikan terlebih dahulu. Terutamanya apa yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu menoktahkan kemiskinan tegar pada tahun ini. Itu memerlukan satu jumlah wang yang cukup besar untuk diselesaikan terlebih dahulu. Ini tidak bermakna bahawa perkara-perkara lain tidak perlu diberi perhatian, dan kita berikan harapan dan juga harapan yang tinggi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyelesaikan kepada setiap persoalan. Dan saya pasti banyak lagi persoalan yang ditanyakan, namun atas keterbatasan waktu yang menghimpit Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyelesaikan beberapa lagi urusan negara. Dan ketika ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah bersedia untuk meninggalkan majlis. Dan juga terima kasih kepada anda yang menonton untuk sesi temu Anwar Pulau Pinang. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk sesi temu Anwar pada akan datang. Dan juga Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Saya Firosan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.